Saudara, lintas langsung dibuka dengan perkembangan dari Bumi ke Nyalang. Antara laporan yang telah disediakan, projek melibatkan keperluan pendidikan dan pembelajaran di kawasan Batang Sadong perlu dipercepatkan. Langsung bersama Vanessa Mering di Kuching untuk laporan lintas langsung dari Sarawak. V. Terima kasih Zera, salam sejahtera dan salam hormat. Kerajaan negeri akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk memastikan program pemvaksinan COVID-19 dilaksanakan dengan selamat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian berkata program tersebut akan dibekalkan secara berperingkat dengan menyasarkan 70% penduduk di negeri ini. And then we will start rolling out vaccination for about 87,000 frontliners. And so all the frontliners go under the called phase 1. Ujarnya bagi fasa kedua pula akan dilaksanakan bermula Mac hingga April dengan melibatkan golongan berisiko tinggi dengan anggaran lebih 900,000 penduduk. Manakala bagi fasa ketiga pula, program vaksinasi tersebut akan diberikan kepada individu lingkungan 18 tahun ke atas yang kurang berisiko seperti tidak mempunyai penyakit obesiti dan penyakit tekanan darah tinggi. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas Majlis Bakul Kasih Kongsi Facai di RTM Kuching. Tambah Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian lagi, walaupun vaksin ini tidak diwajibkan, namun beliau merayu kepada semua yang layak mendapatkan vaksin tersebut dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. But we encourage as many Sarawakian to play their role and do their part, so that 70%, we need 70% of Sarawakian to be vaccinated in order to be effective controlling COVID-19 for spreading. Terdahulu dalam ucapannya, beliau mengingatkan semua masyarakat termasuk masyarakat Tionghoa yang bakal menyambut perayaan Tahun Baru Cina agar mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan tidak leka dengan penularan wabak COVID-19. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan sumbangan bakul kasih kongsi facai kepada 7 penerima yang merupakan kaki tangan RTM berketurunan Cina yang telah bersara. Program tersebut merupakan anjuran bilik berita ehwal semasa bagi menghargai sumbangan mereka selama berkhidmat di RTM. Kita beralih ke perkembangan banjir. Setakat pukul 4 petang tadi, seramai 528 penduduk terjejas banjir masih ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS di daerah Serian. Semua PPS di bahagian Semerahan telah ditutup pada 1 tengah hari tadi. Dan perkembangan berkaitan, 6 kawasan rendah di Sibu dinaiki air pagi tadi. Menurut Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Janggan Muling, semasa rondaan dibuat didapati sebahagian jalan rendah dinaiki air mencecah paras lutut dan keadaannya masih terkawal. Dedah Janggan Muling, 6 kawasan dinaiki air adalah di Jalan Kampung Bahagia Jaya Teku, Lorong Bahagia Selatan, Lorong Bahagia Tengah, Lorong 9 Bahagia, Jalan Lingkai Cheng dan Jalan Ulu Sungai Merah. Dihubungi RTM, jelas beliau beberapa jalan tidak dapat dilalui oleh kenderaan kecil untuk keluar ke jalan utama dan penduduk disaran menghubungi pihak bomba sekiranya memerlukan bantuan pemindahan dan sentiasa peka dengan arahan daripada pihak berkuasa. Tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat tengah hari tadi. Projek-projek yang melibatkan keperluan pendidikan dan pembelajaran di kawasan Batang Sadong diharap dapat dipercepatkan. Usaha itu penting bagi memastikan anak-anak di kawasan itu menerima pendidikan yang terbaik. Untuk mencapai hasrat tersebut, Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, beliau sentiasa memastikan peruntukan pembangunan pendidikan di kawasan itu sentiasa dapat dimanfaatkan oleh penduduk. Tambahnya, beliau turut memberi keutamaan terhadap pembangunan infrastruktur sekolah di kawasan tersebut dan antaranya usaha pembinaan sekolah SK Abang Man yang kini sedang dilaksanakan. Datuk Seri Nancy berkata demikian selepas menyempurnakan program Back to School bagi kawasan Simunjan dan Gedong di SK Simunjan nombor 1.
Taktik penggunaan perkhidmatan kargo untuk pengiriman bungkusan berisi dadah berjaya dikesan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak pada Jumaat lepas. Pengarah JKDM Sarawak Herman Shah Abdullah berkata pemerhatian dan pemantauan oleh sepasukan anggota cawangan narkotik JKDM Kuching pada hari tersebut sekitar 12.55 tengah hari berjaya merampas sebuah bungkusan yang mengandungi serbuk di syaki dadah di sebuah premis pengangkutan di Jalan Datuk Tawi Seli Kuching. Pemeriksaan rapi ke atas bungkusan tersebut yang tidak dituntut dan bersifat mencurigakan membawa kepada penemuan sejumlah bungkusan kecil yang bercetak jus Master. Bungkusan kecil berkenaan dipercayai dadah jenis metafetamin dengan anggaran berat 1,468 gram dengan anggaran nilai RM73,400. Herman Shah menerusi kenyataan media mendedahkan usaha menjejaki individu pengirim dari Miri dan individu penerima di Kuching sedang giat dijalankan. Tambah beliau, modus operandi menggunakan perkhidmatan kargo antara bandar itu digunakan bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Kos perkhidmatan yang murah dan cepat juga menjadi sebab kecenderungan perkhidmatan kargo menjadi pilihan berbanding perkhidmatan kurier konvensional. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara itu, orang ramai diseru untuk memberikan kerjasama dengan menyalurkan maklumat berkaitan sebarang aktiviti penyeludupan dengan menghubungi talian bebas tol kastam 1-800-88-8855 atau pejabat kastam. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Limbang menggerakkan 22 orang untuk memantau harga barangan terkawal dalam skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Tahun Baru Cina yang bermula sejak semalam. Dan rata-rata menurut Ketua Cawangan KPDN HEP Limbang Purnama Tarah, pemantauan secara besar-besaran ini dilaksana untuk memastikan peniaga mengikut peraturan-peraturan yang diedar dan pada masa yang sama tidak mengambil untung secara berlebihan. Purnama mengingatkan tindakan tegas akan diambil terhadap peniaga yang gagal mematuhi peraturan-peraturan di bawah skim ini dan mana-mana peniaga yang melakukan kesalahan akan diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2012. Sepanjang pemantauan dan pemeriksaan dibuat, beliau berpuas hati dengan kerjasama yang diberikan peniaga. Dan saya sendirilah membuat pemantauan. Pertama, kita berpuas hatilah dengan kedudukan harga yang telah diwartakan ni, dan ada certain barang pun berada di bawah harga kawalan. So dari segi penandaan harga pun kita dapati rata-rata peniaga pun cukup faham dan arif dengan benda ni. Beliau berkata demikian semasa menjadi tetamu slot bersama agensi di Kaunti Limbang FM. Dalam SHMMP, sebanyak 15 barangan telah disenarai dalam skim ini, antaranya ayam, telur, cili, bawang putih dan tomato. Tempoh kuat kuasa bagi SHMMP Tahun Baru Cina tahun ini adalah selama 9 hari, iaitu selama 4 hari sebelum perayaan, 1 hari pada hari perayaan dan 4 hari selepas hari perayaan. Dan skim ini akan dilaksanakan di bawah Akta Kawalan Harga. Sekian dahulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Vanessa. Penganjuran program